Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Berjumpa lagi kepada kita minggu ni. Alhamdulillah, hari ni kita akan terus belajar tentang lift. Okay, kalau awak tengok kat sini, kita ada 3 gambar rajah tentang lift. Kalau pertama, kalau awak tengok kat sini, ada dia punya R. R itu, kalau untuk pengetahuan awak, ialah tindak balas normal. Okay, tindak balas normal ataupun bacaan pemberat di sini, maksudnya kita letak pemberat di sini. Okey, letak pemberat di sini. Jadi pemberat itu akan menunjukkan nilai bacaan. So itu adalah, jadi bacaannya adalah R. R itu adalah tindak balas normal ataupun bacaan pemberat. M itu adalah mass ataupun jisim budak perempuan ini. Kemudian G ini adalah percutan graviti, di mana nilainya kalau di bumi adalah, kalau untuk nilai awak adalah 9.81 meter per second. Okay, untuk nilai G ataupun gravitational acceleration. So A ini adalah nilai percutan lift itu sama ada nilai berpercut ke atas ataupun ke bawah, dan itu adalah berat. Okay, berat budak perempuan ini ataupun objek itu. Kalau kita tengok kes yang pertama. Okay, kalau kes yang pertama ini, kalau awak tengok okay, lift ini, kita padam dulu Lift ini dia bergerak ke atas ataupun dia mengalami percutan ke atas. Okey, dan ini adalah tindak balas normal ataupun bacaan pemberat itu. Jadi apabila dia bergerak ke atas, nilai tindak balas normal mestilah lebih besar daripada W. Okey. Kemudian sebabkan dia lebih besar, kan awak tahu bahawa F ini merupakan apa? Ini merupakan daya paduan ataupun net force. Jadi daya paduan di sini, R kena tolak dengan W. Sebab apa? Nilai R lebih besar daripada W. Jadi di sini kalau awak nak tahu nilai-nilai bacaan pemberat itu, jadi kita nak tahu nilai R. Jadi R sama dengan W tambah F. Dan awak tahu bahawa nilai W adalah mg. Jadi kalau di sini awak tahu, awak tambah dengan, jadi mg, M2 adalah jisim untuk budak perempuan itu, G itu adalah percutan graviti, nilainya sama, iaitu 9.81, tambah dengan F sama dengan MA. M2 adalah jisim budak perempuan itu, A ini adalah untuk percutan yang dialami oleh lift itu. Okey, ini untuk kes yang pertama. Jadi kalau dia bergerak ke atas, maka untuk bacaan nilai pemberat adalah R sama dengan mg tambah dengan ma. Okey, itu kes yang pertama. Dan sebab itulah dia akan rasa berat, sebab di sini mg tambah dengan ma. Okey. Okey, kes yang kedua. Kes kedua, kalau awak tengok kat sini, okey, apa ni? Pegun ataupun kalau dia bergerak pada halaju yang sama ataupun seragam ataupun constant velocity dalam bahasa Inggeris. Contoh dekat sini. Okey, pada titik A ni, lift ni bergerak mungkin 10 meter per second. Okey. Titik B pun 10 meter per second. Ini kalau dia bergerak ataupun dia stop at rest. So dalam kes ini, yang nombor 2 ni, okey, semua objek dia ada weight dan dia ada daya tindak balas normal. Untuk kes yang lift itu pegun ataupun kalau bergerak pada halaju yang sama ataupun seragam, nilai weight ini akan sama dengan nilai tindak balas normal. Maksudnya kat sini, kalau awak letak pemberat, yang kuning ni pemberat lah. Kita letak nilai penimbang. Kita letak bacaan pemberat ataupun penimbang. Okey, kita letak di situ. Jadi kalau awak tengok kat sini, jadi kalau dia sama, jadi W tolak dengan R akan dapat kosong. Okey, jadi W tolak R akan dapat kosong. Maka untuk bacaan pemberat itu ataupun alat timbang itu, nilai R nya akan sama dengan W ataupun R
sama dengan, kalau pemberat W sama dengan mg. Jadi awak dapat dekat sini. Jadi kat sini awak akan rasa normal, iaitu nilai bacaan pemberat. Mana bacaan nilai alat penimbang? Ini alat penimbang yang cikgu color ni, iaitu R sama dengan mg. Ini kes yang kedua. Okey. Kita tengok kes yang ketiga. Kes ketiga ini sebenarnya apa? Pelajar ni, lift ini, dia bergerak mengalami pecutan ke bawah. Dia maksudnya lift tu dia turun ke bawah. Okey, apabila dia turun ke bawah, apa akan jadi? Nilai weight budak perempuan ini mestilah lebih besar daripada bacaan tindak balas normal. Okey, tindak balas normal. Dia mesti lebih besar daripada daya tindak balas normal itu. Jadi R is greater than R. Okey, itu satu. Jadi kalau awak tahu, sebabkan lebih besar, jadi F tolak dengan R sama dengan F. F ini kat sini apa? F kat sini adalah net force ataupun daya paduan. Ini adalah daya paduan. Jadi kalau kita nak bacaan alat penimbang itu, kita nak R. R itu apa? R itu adalah bacaan alat penimbang. Yang ni, yang cikgu colorkan ni. Kalau kita nak bacaan alat penimbang kat sini, R, jadi R sama dengan W tolak dengan F. Dan awak tahu bahawa R sama dengan, dan awak tahu bahawa nilai R, W apa? W sama dengan mg. F tolak dengan ma. Jadi awak tahu. Jadi untuk lift itu bergerak ke bawah, kita boleh simpulkan di sini ialah R sama dengan mg tolak dengan ma. Jadi alat penimbang ini akan menunjukkan bacaan yang kurang. Jadi kat sini bacaan yang kurang. Sebab apa? mg tolak dengan ma. Kalau lift ini bergerak ke bawah. Tujuan kita di sini ialah kita nak cari bacaan alat penimbang. Ataupun kita tengok nanti. Kita tengok soalan, baru kita jelas. Kita tengok yang latihan. Ni latihan. Lift. Ini awak jelas kan ya? Tak apa. Kita tengok nanti latihan ni supaya kita nampak lebih jelas lagi. Rajah menunjukkan seorang pelajar lelaki berdiri di dalam lift di atas alat penimbang berat. Ini yang oren ni sebenarnya ini adalah alat penimbang berat. Jisim pelajar ialah 70 kg. Jadi ini adalah mass. Kira bacaan alat penimbang berat. Maksudnya kira bacaan alat penimbang berat ini dalam soalan dia nak cari nilai R. R itu sebenarnya adalah bacaan alat penimbang. Itu adalah nilai R. Jadi kalau dia pegun, ada 3 kes. Kita tengok yang pertama, nilai pegun. Dan awak tahu bahawa kalau lift itu pegun ataupun bergerak pada halaju yang seragam, nilai R dia sama dengan weight budak itu ataupun W. Ataupun sama dengan mg. Sama dengan mg. Jadi kalau awak tengok mass pelajar ni berapa budak ni? Jadi 70. G ni walaupun tak diberi dalam soalan, kita dah tahu bahawa nilai gravitational acceleration ataupun pecutan graviti di bumi adalah 9.81 meter per second. Jadi awak darab kat sini, awak akan dapat nilainya adalah 686.7. Unitnya apa? Sebabkan dia merupakan satu nilai force, jadi nilainya adalah Newton. Jadi kat situ bacaan alat yang cikgu color oren ni nilainya menunjukkan bacaan kat sini adalah 686.7 Newton. Boleh ya? Itulah bacaan untuk alat penimbang. Boleh jelas? Jelas tak ni? Jelas, buat komen sikit pada ruang chat tu. Jelas ke tidak untuk kes yang pertama, dia pegun.
Okey. Okey, bagus ya. Ramai yang tulis jelas. Okey. Dia ada berapa? Okey, bagus. Ramai yang tulis jelas. Okey, dia ada beberapa situasi yang kita kena tahu. Okey, kita tengok situasi B. Okey. Memecut ke atas dengan 3 meter per second jadi kalau awak tengok kat sini, kalaulah dia memecut ke atas, okey, awak tengok yang kes pertama, kita tengok ini. Sekejap, kita padam ya. Kita tengok tadi. Nampak ni, dia memecut ke atas. Ni dia memecut ke atas dari nilai alat penimbang berat itu adalah mg tambah dengan ma. Ini kalau dia pecut ke atas. Jadi kat sini dia memecut ke atas, jadi R sama dengan mg tambah dengan ma. Okey. Jadi mass budak ni adalah 70. Okey, pecutan graviti memang tak, walaupun tak diberi dalam sini, awak tahu nilainya 9.81. Kemudian tambah dengan mass budak ni 70. Pecutan yang dialami oleh lift A ni adalah pecutan yang dialami oleh lift iaitu kat sini adalah 3. Jadi kalau awak tengok kat sini nilainya sudah jadi 896.7 Newton. Jadi kat sini kalau awak tengok bacaan alat penimbang kat sini sudah menunjukkan adalah bacaannya adalah 896.7 Newton. Awak nampak? Bila dia pecut ke atas, nilai bacaan pada alat penimbang tu sudah meningkat. Dia akan jadi 896.7 Newton berbanding yang tadi 686.7. Sebab itu dalam dia cakap kat sini akan rasa lebih berat. Itu baru awak nampak, awak jelas kan bagaimana dia rasa lebih berat, normal. Itulah kes dia. Kalau kes, okey, boleh ini kes yang untuk soalan B. Okey, kita tengok soalan C pula. C ini memecut ke bawah. Jadi awak kena betul-betul tengok soalan ni. So ini adalah 2 meter per second. Jadi kalau awak tengok kat sini, ni memecut ke bawah yang mana? Yang ni. Ini dia memecut ke bawah. Yang ni. Jadi bila memecut ke bawah, kalau R itu adalah bacaan alat penimbang. Okey. Jadi R sama dengan mg tolak dengan ma. Jadi kat sini kita cuba padam balik. R sama dengan mg tolak dengan ma. Okey, M tu jisim budak tu lah 70. G tu pecutan graviti 9.81 tambah dengan 70 tu budak tu. A tu adalah pecutan pada lift itu, iaitu nilainya berapa kat sini? Nilainya adalah 2. Jadi awak tambah, jadi awak akan dapat dekat sini bacaannya berapa? Bacaannya awak akan dapat 546.7 Newton. Jadi kat sini bacaan alat penimbang kat sini adalah 546.7 Newton. Jadi dalam kita boleh buat kesimpulan di sini, apabila lift itu memecut ke bawah, nilai alat penimbang itu yang paling rendah. Sebab itulah dia kata kat situ, kalau awak tengok kat sini, nampak kat sini, dia akan rasa lebih ringan. Itu dah menunjukkan bacaan alat penimbang tu. Maksudnya kat mana cikgu alat penimbang cikgu? Ni yang warna oranye ni. Ni maksudnya kat sini kita letak alat penimbang. Jadi sebenarnya bacaan alat penimbang itu adalah R. Okey, jelas tak ni? Jadi kat sini adalah 3 situasi. 3 situasi macam mana bacaan alat penimbang itu. Okey, jelas? Awak komen sikit pada ruang chat tu, jelas ke tidak untuk kita punya latihan? Okey, bagus. Okey, jelas.
Okey. Okey. Jelas ya? Okey, ramai yang tu dah jelas. Bagus. Alhamdulillah. Okey, kita tengok yang nombor 2. Kes nombor 2. Okey. Kes nombor 2. Kita padam dulu. Gambar tak ada lag Visual pun tak ada lag Okey, semua okey lancar Okey. Rajah menunjukkan seorang pelajar lelaki berdiri dalam lift di atas alat penimbang berat. Jadi kat sini kita tukar dia punya nilai jisim budak ni, mungkinlah kita ganti yang lain, tapi jisim kat sini dia sudah akan jadi M dia kat sini adalah 50 kg. Dia lebih ringan lah. Okey. Di atas penimbang berat. Jika jisim pelajar ialah 50, kira bacaan alat penimbang. Okey. Bacaan alat penimbang ini sebenarnya apa? Sebenarnya adalah bacaan R. R itu adalah bacaan alat penimbang. Okey, itu ialah R. Jika lift bergerak ke atas dengan laju tetap 5 meter per second dan B memecut ke bawah dengan 1.5 meter per second. Jadi cikgu rasa awak boleh buat kot ni. Betul tak? Boleh buat tak ni? Okey. Kes laju tetap ni. Okey, laju tetap ni sama dengan kes pegun. Kes pegun. Jadi kat sini kalau awak tengok, cikgu padam balik dia sama dengan laju tetap. Jadi kat sini awak kena betul-betul perhatikan dia punya keyword dia. Okey, cikgu padam balik. Jadi kat sini kalau yang ni adalah R sama dengan mg. Sebab apa? Laju tetap sama dengan kes pegun. Kes ni sama dengan kes ni. Jadi mass kat sini kita dah kurang dah 50 sebab kita ambil mass yang ni. Okey, boleh. Yang lain tu kalau nak join kelas cikgu boleh, tak ada masalah. Join je. Tak apa. Join je, tak ada masalah. Kalau cikgu buat diesel buat kelas malam tak ada masalah. Join je. Okey. Kita pun sama-sama share benda ni kan. Okey. Jadi kat sini M50, G ni. Jadi kat sini G ni tetap lah sebab awak berada di bumi kan. Jadi nilainya adalah 9.81. Jadi kat sini awak akan dapat nilainya. Awak gunalah kalkulator 50 darab dengan 9.81. Okey, itulah nilai untuk bacaan alat penimbang. Okey, boleh jelas tak ni? Okey. Jadi kalau untuk kes B, okey sama-sama boleh, tak ada masalah. Kawan awak kalau nak join pun boleh. Ada sekolah-sekolah luar rasa nak join, invite lah dia orang, tak ada masalah kan. Benda ni pahala, kita buat sama-sama. Okey. Yang kedua, kita tengok Okey, yang kes B ini memecut ke bawah dengan nilai 1.5 meter per second. Kalau dia memecut ke bawah, okey, awak tengok kat sini, sama dengan kes yang mana? B ni sama dengan kes C. Sama, dia memecut ke bawah. Jadi nilai R ni, R sama dengan mg tolak dengan ma. R itu apa? R itu sebenarnya bacaan alat penimbang ni. Ini sebenarnya R. Bacaan alat penimbang. Jadi mass budak ni adalah 50. G ni walaupun tak diberi dalam soalan, kita tahu itu adalah percutan graviti. 9.81 tolak dengan budak ni 50. A itu adalah A yang untuk lift. Jadi kat sini adalah ia adalah 1.5. Jadi awak akan dapat bacaannya adalah 415.5 meter. Jadi bacaannya untuk alat penimbang ini semakin berkurang. Okey, jelas? Okey, itu adalah latihan untuk lift. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang lift. Okey, cuba komen sikit pada ruang chat. Jelas tak awak belajar tentang lift untuk hari ini? Okey, kita nak tengok. Okey. Okey.
Okey, kalau kawan awak di luar tu, kalau dia nak join kelas cikgu, awak bagi je lah link Google Meet tu. Cikgu punya link Google Meet tu, link yang sama saja, tak berubah sepanjang tahun. Okey, bagus-bagus. Terima kasih yang komen jelas tu. Okey, terima kasih. Tak ada masalah. Awak kawan awak tu nak join, awak join dia. Awak bagi je link Google Meet. Cakap ada orang, yang penting subscribe cikgu punya channel YouTube. Dah 300 lebih lah views untuk channel. Yang last week punya kita belajar tu dah hampir 400 lebih views. Cikgu pun tak tahu siapa yang tengok. Awak pun tak tahu tengok ke tak. Awak tengok ke tak cikgu punya channel tu? Ke tengok separuh ke? Sebab dah jelas kan? Okey. Cuba batu jauh lagi lah cikgu. Cikgu boleh ke awak subscribe cikgu? Cikgu nak upgrade cikgu punya. Ada lagi sian yang mau join ni kan. Okey, yang baru join ni tak ada masalah. Nanti cikgu akan masuk pada YouTube. So upload dalam YouTube. Awak tengoklah cikgu punya YouTube ni. So cikgu kesian juga lah yang tak ada datang semua ni. Okey. Jadi awak datang, awak subscribe. Yang penting awak subscribe cikgu punya channel. Okey, itu sahaja kita punya PDPR pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua.